Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya Ustazah Khaira bagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk mata pelajaran Jawi. Okey, baik. Okey, untuk minggu ini, okey, kita teruskan kepada masih lagi dalam tajuk tanda bacaan. Okey. Minggu lepas Ustazah dah kenalkan awak beberapa tanda bacaan. Okey, ada 6 tanda bacaan yang saya dah minta awak hafalkan. Betul tak? Untuk tugas saya minggu lepas. Dah hafal belum? Okey, pastikan semua dah hafal ejaannya pastikan betul. Okey, untuk minggu ini kita akan tengok kepada satu persatu tanda bacaan. Okey, baik, kita pergi kepada seterusnya. Okey, bagi minggu ini, minggu yang kedua, kita akan belajar mengenal, menyebut dan menulis. Okey, menulis apa? Okey, kita tengok. Okey, tanda bacaan yang pertama iaitu tanda noktah. Okey, ingat lagi tak tanda noktah? Okey, ini tanda bacaan yang pertama. Okey, tanda noktah, ingat lagi tak simbol dia? Okey, simbol titik. Ada satu titik sahaja dekat situ. Okey, baik. Apa fungsi tanda noktah ni? Okey, untuk hari ni Ustazah akan kenalkan awak ada 3 fungsi tanda noktah. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama adalah tanda noktah sebagai tanda berhenti. Okey, berhenti ataupun kita letakkan tanda noktah ni di akhir ayat. Okey, akhir ayat. Okey, contoh. Okey, contoh Ustazah dah bagi dekat sini, awak tengok, awak baca. Okey, contohnya ibu saya seorang guru, tanda noktah. Okey. Contoh ayat yang Ustazah bagi dekat situ, ibu saya seorang guru, tanda noktah. Okey, tanda noktah tu kita jadikan sebagai tanda berhenti. Okey. Maksudnya kita nak menunjukkan yang ayat tu sudah lengkap. Okey, kalau tak ada tanda noktah, menunjukkan ayat awak tu tak sempurna, tak lengkap. Jadi maksudnya awak akan tergantung ayat awak kat situ Bila tergantung, okey, dia jadi salah lah dekat situ. Okey, bila kita nak bina ayat, okey, pastikan lengkap baru kita letakkan tanda noktah. Kalau tak ada tanda noktah, maksudnya ayat awak tak lengkap, tak sempurna. Okey. Okey, baik. Ini yang pertama. Okey, sebagai tanda berhenti. Okey. Okey, ini yang pertama. Yang kedua. Okey, tanda noktah ni juga berfungsi sebagai tanda singkatan nama jabatan ataupun organisasi. Okey, jabatan, organisasi ni macam syarikat, okey. Singkatan, okey, tanda singkatan. Okey, contoh ayat Ustazah bagi dekat sini. Okey, awak baca dekat situ. Pengkalan, ta, tanda noktah. Lam, tanda noktah. Dal, tanda noktah. Mim, tanda noktah. Terletak di Perak. Okey, tanda noktah. Okey. Okey, ini ayat yang Ustazah bagi contoh untuk tanda singkatan. Apa maksud singkatan ni? Okey, singkatan maksudnya singkatan nama jabatan atau organisasi ni maksudnya singkatan kepada nama itu sendiri. Contoh, okey, ta ni merujuk kepada padanan huruf apa? Kita dah belajar darjah 1 dah. Okey, ta ni merujuk kepada padanan huruf T. Okey, ta dipadankan dengan huruf T. Okey, kalau lam? Okey, kalau lam macam mana pula? Lam dipadankan dengan huruf apa? Huruf L. Okey, kemudian dal. Okey, dal ni dipadankan dengan huruf apa? Huruf D. Okey, mim. Mim dipadankan dengan huruf apa? Huruf M. Ni kita dah belajar darjah 1, awak dah belajar. Okey, padanan huruf. Okey, jadi merujuk kepada apa ni? Ta, lam, dal, mim ni. Merujuk kepada singkatan nama T, L, D,
itu TLDM? Pernah dengar tak? Ada tak siapa yang pernah dengar? Okey, yang pernah dengar tu cuba sebutkan dekat rumah. Okey. TLDM ni adalah singkatan bagi tentera apa? Tentera Laut Diraja Malaysia. Okey, itu singkatan nama. Jadi tanda nokta ni kita gunakan untuk singkatan nama tersebut. Okey, macam yang bagi tadi contohnya TLDM. Okey, talam dan mim. Okey, tapi jangan lupa letak apa? Tanda nokta. Okey, tanda nokta. Lam tanda nokta. Dal tanda nokta. Mim tanda nokta. Okey. Faham? Okey, jelas tak dekat situ Okey, digunakan sebagai tanda singkatan. Okey, singkatan. Okey, baik. Ini yang kedua, fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, Ustazah tertekan dah tadi kan? Okey, fungsi yang ketiga adalah sebagai tanda selepas apa? Baca dekat situ. Nombor senarai. Okey. Apa maksudnya? Tanda selepas nombor senarai. Okey, contoh ayat. Awak tengok ayat yang Ustazah dah bagi. Okey, contoh ayat kereta keluaran syarikat Proton seperti nombor 1 tanda nokta Kisaga, 2 tanda nokta Wira, 3 tanda nokta Wajah, 4 tanda nokta Perdana. Okey, nampak tak? Maksudnya apa? Tanda nokta ni tanda selepas digunakan selepas nombor senarai. Ni kan nombor kan? Nombor 1 tanda nokta apa? 2 tanda nokta apa? Okey, untuk senaraikan. Okey, sebab ayat kat sini awak dah buat kereta keluaran syarikat Proton seperti apa? Okey, senaraikan nombor 1 Saga, 2 Wira, 3 Wajah, 4 Perdana. Dan sekian. Okey, tu awak kalau awak nak buat ayat dalam ayat tersebut awak nak senaraikan. Okey, jadi kita boleh gunakan tanda nokta selepas nombor. Okey, boleh jelas? Faham? Faham tak ni? Okey. Okey, ini adalah 3 fungsinya. Okey, 3 fungsi bagi tanda nokta. Okey. Seterusnya Ustazah nak kenalkan awak contoh soalan. Okey, contoh soalan bagi tanda nokta ni, mungkin soalan sama ada dia bagi awak dalam bentuk suruh bulatkan bulatkan pilihan jawapan ataupun isi tempat kosong. Okey, tengok contoh soalan nombor 1. Okey, contoh soalan nombor 1. Okey, dia bagi apa? Satu pernyataan. Okey, ada satu pernyataan dekat sini. Okey, baca. Okey, guru besar saya seorang yang sangat tegas. Okey, tanda apa ni? Jadi dia dah bagi satu pernyataan dekat sini. Dia tanya awak, soalan dia bagi, apakah tanda bacaan yang terdapat pada ayat di atas? Ayat di atas ni. Okey. Apa tanda baca yang awak nampak dekat atas ni? Okey, yang pertama. Okey, tengok pilihan jawapan dia, huruf alif. Okey, alif ni dia bagi seru. Ada tak dekat sini seru? Okey. Ba. Tanda nokta. Okey, ada tak tanda nokta? Ada. Okey, dia tak payah nak pening-pening lagi, awak terus sahaja bulatkan huruf ba. Okey, huruf ba. Okey. Ni soalan yang pertama ataupun dia bagi awak yang macam ni pula. Soalan yang kedua, kita perlu menghormati orang yang lebih tua. Okey, tempat kosong. Okey. Pilihan jawapan apa? Alif, ba, jim, dal. Mana satu? Mana satu pilihan yang betul? Jawapan yang betul. Okey, kita perlu menghormati orang yang lebih tua. Okey, tanda nokta. Okey, macam mana tanda nokta simbol dia? Ni simbol dia kan. Tanda dia macam ni. Okey, jadi jawapannya adalah jim. Jadi bulatkan jim. Okey.
Jelas tak soalan ni? Okey. Senang je kan? Okey. Okey, ni contoh soalan yang pertama yang Ustazah ada sediakan. Okey, soalan yang kedua. Mungkin dia bagi awak dalam bentuk, okey, bina ayat, okey. Dia bagi awak gambar, dia suruh awak bina ayat dan letakkan tanda bacaan. Okey, awak tengok gambar yang saya berikan. Apa yang awak nampak pada gambar tersebut? Apa yang berlaku? Apa yang sedang dilakukan? Okey, baik. Contoh. Okey, saya dah bagi gambar kan? Okey, awak tengok gambar tersebut dia sedang buat apa? Apa yang dilakukan? Okey, ini contoh jawapan Ustazah Okey. Okey, bagi satu nama. Okey, Ahmad memberus gigi pada setiap pagi dan sebelum tidur. Jangan lupa letak tanda bacaan. Tanda apa? Tanda noktah. Okey. Okey, nampak tak macam mana awak nak bina ayat? Okey, dia dah bagi awak gambar. Okey, awak tinggal apa? Tengok gambar tu dia buat apa? Apa yang sedang berlaku? Okey, kemudian awak bina. Okey, baik contoh kalau dalam gambar ni ada seorang lelaki yang sedang memegang berus. Dia buat apa? Berus gigi lah kan? Okey, jadi nak bina ayat bagi satu nama. Macam Ustazah bagi nama Ahmad. Okey, Ahmad sedang buat apa? Memberus. Memberus apa? Gigi. Bila? Pada setiap pagi dan sebelum tidur. Tandakan noktah. Okey. Jelas tak dekat sini? Okey, jelas tak? Okey. Okey, baik. Itu sahaja yang Ustazah nak kenalkan untuk minggu ini. Okey. Okey, mengenai tanda noktah. Okey. Untuk tanda bacaan, Ustazah akan pergi kepada satu persatu. Okey, supaya saya tak nak awak terlampau banyak sangat. Terlampau banyak sangat nak fikir. Okey, jadi kita fokus kepada satu persatu. Okey. Itu sahaja.